Assalamualaikum dan selamat datang ke kisah percutian kami ke Jepun pada bulan Mac 2017. Dalam video ini, kami ingin berkongsi kenangan indah kami serta memberikan tips berguna bagi anda yang ingin melancong ke Jepun dengan bajet rendah. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Semuanya bermula apabila kami mendapat peluang untuk membeli tiket murah dari Thai Airways dengan harga RM890 untuk dewasa dan RM650 untuk kanak-kanak untuk perjalanan pergi dan balik. Harga ini jauh lebih murah berbanding AirAsia yang menawarkan RM1,200 untuk tempoh yang sama. Selain itu, Thai Airways juga menyediakan makanan dan hiburan, dengan waktu penerbangan yang lebih baik, tidak seperti AirAsia yang biasanya tiba di Jepun pada lewat malam atau bertolak dari KLIA pada awal pagi. Perjalanan kami bermula dengan bertolak dari Penang ke stesen KRL Salaktinggi, di mana kami bertemu dengan semua ahli rombongan. Kami memilih untuk meletakkan kereta di sini kerana charge parkirnya hanya RM3 sehari dan tambang ERL ke KLIA hanya RM5. Ini jauh lebih berbaloi berbanding parkir di KLIA atau menggunakan Grab. Setelah mendaftar masuk, kami menaiki penerbangan pada pukul 9 malam, transit di Bangkok selama sejam, dan kemudian menyambung penerbangan ke Haneda. Haneda, atau lapangan terbang antarabangsa Tokyo Haneda, adalah salah satu daripada dua lapangan terbang utama yang melayani Tokyo, Jepun. Terletak di daerah Ota, Tokyo, Haneda lebih dekat dengan pusat bandar Tokyo berbanding Narita, menjadikannya pilihan yang lebih mudah bagi pelancong yang ingin mengakses kawasan metropolitan Tokyo dengan cepat. Kami tiba di Haneda pada pukul 6.30 pagi. Selepas menyegarkan diri di tandas Haneda, kami meneruskan urusan imigresen yang hanya mengambil masa 1 hingga 2 minit. Untuk pengunjung homestay, pastikan anda menulis alamat rumah dengan lengkap. Selesai urusan imigresen, kami membeli Tokyo White Pass di kaunter JR di Haneda. Pas ini berharga RM10,000 untuk dewasa dan RM5,000 untuk kanak-kanak, dan boleh digunakan selama 3 hari berturut-turut di wilayah Tokyo, Saitama, Gunma, Yamanashi, Tochigi, Chiba, Ibaraki, Kanagawa, Shizuoka, dan Gala-Yuzawa, Niigata. Kaunter ini dibuka dari pukul 7.45 pagi hingga pukul 6.30 petang, jadi pastikan anda tiba di Haneda dalam tempoh ini. Kami juga membeli Tokyo Subway 24 Hour Pass dengan harga RM800 di ejen pelancongan di Haneda, yang lebih murah berbanding pas sehari biasa yang berharga RM1,000. Seterusnya, kami menaiki monorail dan kereta api Yamanote Line ke stesen Tokyo. Sementara menunggu kereta api ke stesen Kawaguchiko, kami mengambil gambar di hadapan salah satu mercu tanda Tokyo. Malangnya, kereta api Narita Express NEX ke Kawaguchiko terlibat dalam kemalangan. Jadi, kami terpaksa menaiki kereta api lain yang mengambil masa lebih lama, menyebabkan kami tiba 2 jam lewat daripada jadual asal. Setibanya di Kawaguchiko, kami membeli tiket retro bus berharga RM1,200 yang sah untuk 2 hari, tetapi kerana kelewatan, kami hanya sempat melawat satu tempat sahaja, iaitu Saikoyashi Satonenberg.
Walaupun nampak seperti membazir, harga tiket individu melebihi Rp1,400. Di stesen ini, terdapat local shilling, tetapi semuanya penuh. Jadi kami meletakkan bagasi di atas local. Jepun adalah negara yang selamat, jadi kami tidak risau tentang kecurian. Oke. Kami tiba di Saiko Yashi Sato Nanba pada pukul 4:30 petang dan tempat ini ditutup pada pukul 5 petang. Malangnya, kedai penyewaan kimono dan pakaian samurai yang kami rancang untuk kunjungi juga telah ditutup pada pukul 4 petang. Saiko Yashi Sato Nanba adalah sebuah perkampungan tradisional Jepun yang terletak di tepi Tasik Saiko, salah satu daripada 5 tasik Fuji di wilayah Yamanashi. Desa ini menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung untuk melihat dan merasai kehidupan tradisional Jepun, dengan latar belakang Gunung Fuji yang menakjubkan. Tempat ini adalah destinasi yang ideal untuk merasai keindahan dan ketenangan desa tradisional Jepun sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan. Kami hanya sempat mengambil beberapa gambar di situ. Satu tip penting, Gunung Fuji biasanya jelas kelihatan pada awal pagi atau lewat petang. Selain daripada waktu itu, ia sering diselaputi awan. Kemudian, kami kembali ke Kawaguchiko untuk menaiki kereta api menuju ke apartemen kami di Tokyo. Perjalanan ini mengambil masa kira-kira 2 jam. Sebelum itu, kami sempat mengambil bagasi dan membeli sedikit makanan untuk makan malam. Benar, Arif. Benar, Arif. Kami menyewa sebuah apartemen di Ogikubo, lokasi yang sangat strategik kerana kereta api JR Rapid berhenti di sini dan ia juga merupakan stesen permulaan untuk Metro Subway Marunouchi Line. Apartemen kami hanya 2 minit berjalan kaki dari stesen kereta api. Kami memilih untuk menyewa apartemen kerana ingin berada dalam satu rumah bersama dan mempunyai kemudahan untuk memasak serta mencuci baju. Apartemen ini berharga RM560 semalam untuk 9 orang, ditempah melalui Airnet. Kebanyakan apartemen di sini turut menyediakan poket Wi-Fi, menjimatkan kos internet kami. Mana ni? Kadar sewa apartemen bergantung kepada tarikh dan kadar tukaran mata wang. Terdapat juga charge untuk pembersihan dan perkhidmatan, tetapi lebih jimat jika tinggal di satu tempat sepanjang trip kerana charge ini hanya dikenakan sekali sahaja. Hari ini, kami merancang untuk menikmati keindahan dan keseronokan bermain salji di Gala Yuzawa, sebuah destinasi ski terkenal di Jepun. Dengan pemandangan gunung bersalji yang memukau, tempat ini menjadi tarikan utama bagi pencinta sukan musim sejuk. Memandangkan makanan di Gala Yuzawa agak mahal, kami membuat persiapan awal dengan singgah di sebuah kedai serbaneka berdekatan, Lawson Store 100. Kedai ini sangat membantu kami dalam berjimat cermat kerana kebanyakan barangan di sini berharga hanya RM100. Satu pilihan yang bijak untuk para pelancong seperti kami.
Antara barangan yang kami beli termasuklah onigiri, ikan bakar, minuman, dan makanan ringan. Ini adalah pilihan yang praktikal dan lazat untuk bekalan sepanjang hari. Kami menaiki Shinkansen dari Tokyo Station menuju ke Gala-Yuzawa, Niigata. Alhamdulillah, waktu ini tidak ramai orang, jadi perjalanan kami sangat selesa. Kami tiba di Gala-Yuzawa pada pukul 10 pagi dan mengambil masa hampir sejam untuk urusan membeli tiket serta menyewa slip, boots, dan sarung tangan. Nasib baik, ada pakej istimewa dan diskaun yang tersedia jika kita menggunakan Tokyo White Pass. Wah, cantik kan ya kan? Cantik Arif. Tak ada Aziz aku Amir. Kenapa Aziz dengan Amir? Aziz bang. Ya ke? Ha? Beda bang pun. Dah baik. Lihat di sini. Tak nak. Sak mana? Gila. Bini kita dah turun. Jalan penuh. Tu turun. Ah. Kenapa? Adik tak ada kau Amir. Wow, Arif hebat. Wow. Arif hebat. Wow, Arif menang lagi. Arif menang lagi. Wow. Kita menang. Wow. Hebat Arif tu. Wow, Arif. Wow, Arif hebat. Wow. Wow. Arif menang lagi. Wah. Arif menang lagi. Seronok tak Arif? Mana? Seronok. Arif tadi Tak hebat. seronok. Ada error kan tadi kan? Ha? Error tak tadi? Tak. Error lah Arif slide. Champion.
Kelek tak melaju. Jangan melaju eh. Betul ya? Memang suka macam tu. Kira di bawah badan abang kan. Bukan senang Tin. Abang dulu main tu lah. Ha? Abang dulu main macam tu lah. Macam orang Melayu tu mana? Siapa? Ini ada 3 orang. Dia tak ada. Belum. Oh. Hebat awak. Ini mau tengok ni. Mau tengok ni. Selepas menikmati keindahan salji di Galayuzawa, destinasi seterusnya ialah Akihabara, juga dikenali sebagai Electric dan Anime City. Untuk anak-anak. Penuh. Arif. Nak beri jalan. Arif, beri jalan. Arif, tepi. Arif. Di sini, kita dapat melihat pelbagai kedai elektronik terkini dan barangan anime yang memukau. Akihabara merupakan syurga bagi peminat teknologi dan budaya pop Jepun. Salah satu sebab utama kami ke Akihabara adalah untuk mencuba kebab doner turki yang terkenal di sini. Aroma daging yang dipanggang dan rempah ratus yang menyelerakan memang menggoda selera. Kami teruja untuk mencuba kebab ini setelah membaca banyak ulasan positif mengenainya. Setelah sampai di sini, kami memberi peluang kepada anak-anak untuk bermain game sekejap. Banyak kedai game di sini, antaranya Sega. Mengejutkan, dengan hanya 100 yen, game di sini boleh bertahan lama, tidak seperti game di Malaysia yang hanya bertahan 2 hingga 4 minit untuk RM1. Di sini, dengan level Amir dan Arif yang tidak pernah main game dan tidak faham bahasa Jepun, mereka masih boleh bertahan selama 10 minit. Kami menghabiskan 500 yen di sini sebelum pulang ke apartmen. Hari ini, kami merancang pengembaraan yang menarik dengan 2 destinasi utama, Nikko pada waktu pagi dan Odaiba pada waktu petang.
Kedua-dua destinasi ini menawarkan pengalaman yang berbeza namun sama menariknya. Perjalanan kami ke Nikko mengambil masa kira-kira 2 jam dari Tokyo. Alah, alah. Nikko, dengan altitudenya yang tinggi, menawarkan suhu yang lebih sejuk berbanding Tokyo. Pada hari kami tiba, suhu hampir mencapai paras beku, ditambah pula dengan hujan yang turun tanpa henti. Keadaan cuaca yang sejuk dan lembap ini menyebabkan anak-anak kami tidak tahan lama, dan menginginkan untuk pulang secepat mungkin. Namun begitu, Nikko tetap memukau hati kami dengan keindahan dan keunikan yang ditawarkannya. Alif. Tempat ini mempunyai suasana yang mengingatkan kami kepada zaman samurai. Di sini, kami menghabiskan 500 yen untuk menaiki bas khas yang membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO. Walaupun kunjungan kami singkat, kami dapat merasakan keagungan dan sejarah yang mendalam di setiap sudut Nikko. Alif. Selepas meninggalkan Nikko, kami bergerak ke Utsunomiya untuk menaiki Shinkansen yang akan membawa kami ke Odaiba dengan lebih pantas. Perjalanan dari Nikko ke Utsunomiya mengambil masa kira-kira 1 jam, namun masa terasa singkat kerana keasyikan menikmati pemandangan dan keselesaan perjalanan. Sepanjang perjalanan, saya benar-benar tertarik dengan cara pemanduan kereta api di sini. Meskipun nampak tradisional, komitmen pemandu kereta api terhadap keselamatan penumpang amat mengagumkan. Setiap langkah dan prosedur dilaksanakan dengan penuh ketelitian, memastikan perjalanan yang lancar dan selamat. Keluar dulu. Mana saja kah? Okey, masuk. Masuk tu. Dari Utsunomiya, kami akan bertukar ke kereta api biasa di Omiya. Meskipun Shinkansen terkenal dengan kelajuannya, di dalam bandar terutamanya di wilayah Tokyo, kelajuan Shinkansen diturunkan untuk memastikan keselamatan dan kecekapan perkhidmatan. Dalam kes kami, menaiki kereta api biasa dari Omiya adalah lebih pantas daripada terus menaiki Shinkansen hingga ke Tokyo. Satu. Ada gambar. Selepas pagi yang dingin di Nikko, kami meneruskan perjalanan ke Odaiba pada sebelah petang. Berbanding dengan keindahan semula jadi dan sejarah di Nikko, Odaiba menawarkan suasana yang lebih moden dan futuristik.
Di sini, Odaiba memberikan pengalaman yang sangat kontras dengan pagi kami di Nikko. Fuji TV, terletak di Pulau Odaiba yang futuristik, menawarkan pengalaman yang unik untuk melihat dunia penyiaran Jepun dari dekat. Sebagai salah satu stesen televisyen terkemuka di Jepun, Fuji TV tidak hanya menjadi tempat untuk melihat bagaimana rancangan TV dihasilkan, tetapi juga sebuah ikon seni bina yang mengagumkan. Kami bermula dengan menaiki monorail Eureka Momen yang membawa kami menuju ke Odaiba. Tiba di sini, bangunan Fuji TV menonjol dengan bulatan kaca ikoniknya yang menggambarkan kecanggihan dan keunikan arkitektur Jepun. Sepanjang hari, hujan turun tanpa henti. Nasib baik, pemilik rumah penginapan kami sangat berhati-hati dan menyediakan 10 payung untuk kami gunakan. Ini sangat membantu kerana jika kami menginap di hotel biasa, payung mungkin tidak disediakan, dan kami perlu mengeluarkan duit tambahan untuk membeli payung. Dengan kemudahan yang disediakan, kami berjaya menjimatkan sedikit wang dan terus menikmati perjalanan kami dengan selesa. Terletak di Odaiba, patung ini adalah replika yang menakjubkan dari Statue of Liberty yang terkenal di New York. Statue of Liberty Tokyo ini dibina pada tahun 1998 sebagai simbol persahabatan antara Perancis dan Jepun. Venus Fort Tokyo terkenal dengan reka bentuk dalaman yang diinspirasikan oleh seni bina Itali. Kompleks membeli belah ini direka dengan gaya yang menyerupai bandar-bandar klasik Itali, lengkap dengan jalan-jalan berbatu, piazza, dan air pancur. Seni bina yang indah ini mencipta suasana romantik dan unik, memberikan pengalaman membeli belah yang berbeza dari pusat membeli belah biasa. Selepas penat berjalan seharian, kami pun pulang ke apartmen untuk berehat. Trip kami ke Odaiba pasti lebih menarik jika Gundam Statue masih ada. Namun, untuk pengetahuan semua, Gundam Statue tersebut telah dirobohkan untuk memberi laluan kepada projek baru. Hari ini, kami ke Tokyo Disneyland. Malangnya, Tokyo White Pass kami tidak lagi sah kerana ini adalah hari keempat, dan pas itu hanya boleh digunakan selama 3 hari sahaja. Namun, perjalanan dari tempat kami ke Disneyland tidaklah terlalu mahal. Kami memilih hari yang kurang sesak untuk melawat Disneyland. Berdasarkan maklumat yang kami perolehi, kapasiti Disneyland hari ini hanya 43%, jadi kami boleh menikmati semua tarikan tanpa perlu beratur lama. Nampak ni? Sama beg. Kami tiba di Tokyo Disneyland pada pukul 8.50 pagi dan mendapati sudah ramai orang beratur, panjangnya sekurang-kurangnya 50 meter. Nasib baik kami sudah beli tiket secara online. Nampaknya jangkaan kapasiti hari ini 43% adalah salah. Tiket tidak boleh dibeli terus melalui laman web Tokyo Disneyland dari Malaysia atas sebab teknikal. Kami telah mengesahkan ini dengan MyBan dan forum dari negara lain juga menyebut perkara yang sama. Jadi, kami beli tiket melalui Klook dengan harga yang sama seperti di laman web Disneyland. Kelebihan beli tiket melalui Klook adalah anda tidak perlu menetapkan tarif tertentu.
Langkahkan kaki Anda ke Cinderella Fairy Tale Hall, di mana Anda akan terselah dalam kisah dongeng klasik Cinderella dengan keindahan dan kemegahan istana yang menakjubkan. Ni rumah Elsa. Ni rumah Elsa. Oh, dia jahit, nampak? Dia jahit apa tu? Dia jahit gelang. Banyak. Tikus ke jahit dia? Arif, sini Arif. Inilah dia, Tom Sawyer Island, terletak di tengah-tengah Rivers of America. Untuk sampai ke pulau ini, Anda akan menaiki rakit yang menambah rasa pengembaraan yang sebenar. Mari kita mula pengembaraan kita di pulau ini. Sebaik sahaja Anda tiba, Anda akan disambut dengan landskap yang indah dan suasana yang menyeronokkan. Seronok tengok semangat anak-anak, terutamanya Amir nak cari harta karun berpandukan peta di tangan. Setiap sudut pulau ini dipenuhi dengan misteri dan keseronokan, menjadikan ia destinasi yang sempurna untuk pengembara muda dan tua. Okey, naik. Inilah dia, Swiss Family Treehouse, rumah pokok yang diilhamkan dari filem klasik Disney, Swiss Family Robinson. Dari luar, Anda sudah dapat melihat struktur pokok besar yang mempesonakan dan jambatan gantung yang mengundang Anda untuk menjelajah. Mari kita naik dan mula menjelajah rumah pokok yang menakjubkan ini. Ada dalam rumah ni. Menyeronokkan. Sebaik sahaja Anda melangkah masuk, Anda akan disambut dengan pemandangan yang menakjubkan dan reka bentuk kreatif yang membawa Anda ke dunia Swiss Family Robinson. Lihatlah sistem air yang canggih dan roda air buatan tangan yang digunakan oleh keluarga Robinson untuk mengalirkan air ke seluruh rumah. Inovasi ini menunjukkan kebijaksanaan dan kreativiti mereka dalam mencipta kehidupan yang selesa di atas pokok. Pengunjung dari segala usia menikmati setiap sudut Swiss Family Treehouse ini. Jangan lupa untuk mengambil gambar sebagai kenangan dan merasai pengalaman hidup di atas pokok yang penuh dengan pengembaraan dan keajaiban. Ayah. Arif. Ni apa tu? Western River Railroad menawarkan perjalanan yang mengasyikkan mengelilingi Frontierland, Adventureland, dan Critter Country. Perjalanan ini memberikan Anda pandangan yang unik dan menarik tentang landskap yang indah di Tokyo Disneyland. Sepanjang perjalanan, Anda akan melalui pelbagai tarikan menakjubkan. Di Frontierland, Anda akan merasai suasana Wild West dengan pemandangan Grand Canyon yang dramatik.
点や駅場所に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続け Betul, betul. Aduh, aduh mata. Tokyo Disneyland memang sinonim dengan barisan yang panjang. Tapi, kami ada beberapa trik untuk mengelak daripada beratur lama. Salah satu trik yang kami gunakan adalah dengan memasang aplikasi Tokyo Disneyland Waiting Time. Dengan aplikasi ini, kami boleh merancang dan bermain sebanyak mungkin permainan dengan mengetahui masa menunggu setiap permainan. Sentiasa dapatkan kemas kini dari masa ke semasa untuk memaksimumkan masa anda di sini. Selain itu, dapatkan Fast Pass. Kami berjaya dapatkan 2 tiket Fast Pass di sini. Kalau anda kuat berjalan, mungkin boleh dapat sehingga 5 Fast Pass. Dengan Fast Pass, kami hanya perlu beratur selama 1 minit pada hujung waktu berbanding 1 jam tanpa Fast Pass. Memang menatang ni memang betul. Nampak orang dia buat pandai dia buat. Alah, ya tu. ほら見てください。賑やかな西部の街が広がってます。カーボーイや牧場主、それに音楽がこの街に立ち入りに偶然出てきたものなんです。 Ha. Are, terus. Tu, dapat. Oh, tu. Kalau betul juga. Oh, ada alligator tu. Oh. 皆さん、ある特別なところにご案内することにしました。 Dinosaur lah Arif. Oh, ya, dinosaur. Hey, dinosaur. Mark Twain Riverboat menawarkan pelayaran yang santai dan menyeronokkan di sekitar Rivers of America. Perahu steam ini adalah replika kapal klasik abad ke-19, lengkap dengan cerobong asap yang besar dan roda dayung yang mengagumkan. Sambil kita berlayar, anda akan menikmati pemandangan menakjubkan di sekitar taman ini. 戦場で火が許されているのはボイラーの中だけ。 Comelnya duduk orang tu. Tak apa, tak. Bye. Alah, good boy tu cantik kan. この辺りの水路の名前は取引が少なくなったり動物があまり取れなくなるとすぐに別の場所に移動してしまうんです。 Lihatlah perkampungan asli Amerika yang terletak di tepi sungai, lengkap dengan tipis dan totem poles yang indah. 水深が変化したようです。レッズは水深を報告せよ。Inilah dia, Mickey Philharmagic, sebuah persembahan 4D yang menggabungkan muzik, animasi, dan kesan khas yang menakjubkan. Sebaik sahaja anda melangkah masuk, anda akan disambut dengan suasana teater klasik Disney yang penuh dengan hiasan elegan dan sentuhan magis. Ambil tempat duduk anda, pasangkan cermin mata 3D, dan bersiaplah untuk pengalaman yang memukau.
Pertunjukan ini akan membawa Anda melalui beberapa adegan ikonik dari filem-filem Disney kegemaran Anda. Perjalanan bermula apabila Donald Duck mengambil kayu sihir Mickey dan memulakan kekacauan dalam Philharmonic Orchestra. Dengan kesan khas 4D, Anda akan merasakan sendiri keajaiban di setiap detik. Rasakan angin berhembus, air yang tersembur, dan aroma yang mengasyikkan, semuanya diselaraskan dengan muzik yang mempesonakan. Di Tokyo Disneyland, makanan memang agak mahal. Jadi, kami ambil langkah bijak dengan membeli dan menyiapkan makanan siap-siap sebelum datang ke sini. Walaupun ada pemeriksaan beg sebelum memasuki Disneyland, makanan tetap dibenarkan. Pemeriksaan lebih kepada tujuan keselamatan. Di laman web Disneyland, memang ada disebut makanan luar dilarang masuk. Tapi, percayalah, makanan sebenarnya boleh dibawa masuk. Ini kali keempat saya masuk Tokyo Disneyland dengan makanan. Apa dia? Ya, betul. Inilah dia, Pinocchio's Daring Journey, satu tarikan yang diilhamkan dari kisah klasik Disney tentang boneka kayu yang ingin menjadi budak sebenar. Dari luar, rekaan bangunan ini sudah menarik perhatian dengan hiasan yang berwarna-warni dan ceria. Mari kita masuk dan bersedia untuk pengembaraan yang penuh dengan keajaiban. Sebaik sahaja melangkah masuk, Anda akan merasakan suasana yang penuh dengan elemen-elemen dari filem Pinocchio, naik kereta dan mulakan perjalanan Anda melalui babak-babak ikonik dari kisah Pinocchio, dari bengkel Geppetto yang penuh dengan mainan, hingga ke panggung boneka Stromboli. Setiap adegan dipenuhi dengan perincian yang menakjubkan. Dalam perjalanan ini, Anda akan melihat Pinocchio berhadapan dengan pelbagai cabaran, termasuk bertemu dengan The Coachman dan melarikan diri dari Pleasure Island yang penuh dengan godaan. Bersiap sedia untuk detik mendebarkan apabila Pinocchio dan Geppetto berdepan dengan Monstro the Whale. Namun, jangan risau, kerana pengembaraan ini akan berakhir dengan kegembiraan dan keajaiban apabila Pinocchio akhirnya menjadi budak sebenar. Sampai dah. Inilah dia, Star Tours, The Adventures Continue. Dari luar, Anda sudah dapat merasakan getaran galaksi jauh dengan rekaan futuristik dan elemen-elemen Star Wars yang ikonik. Mari kita masuk dan bersiap sedia untuk perjalanan yang luar biasa. Sebaik sahaja Anda melangkah masuk, Anda akan disambut dengan suasana yang penuh dengan teknologi canggih dan watak-watak Star Wars yang dikenali. Di ruang menunggu, Anda akan melihat droid-droid berinteraksi dan skrin-skrin interaktif yang memberikan Anda maklumat tentang destinasi perjalanan Anda. Setiap sudut dipenuhi dengan perincian yang membawa Anda ke dunia Star Wars. Inilah dia, Haunted Mansion, sebuah rumah agam yang dipenuhi dengan misteri dan hantu. Dari luar, bangunan ini kelihatan megah tetapi seram, menarik perhatian pengunjung yang ingin menguji keberanian mereka. Masuklah ke dalam dan bersiap sedia untuk merasai suasana yang mendebarkan.
Setiap sudut Haunted Mansion dihiasi dengan perincian yang menakjubkan, membawa Anda ke dalam dunia yang penuh dengan kisah-kisah seram. Di dalam, Anda akan dibawa melalui dewan utama yang dipenuhi dengan hantu-hantu hologram yang kelihatan sangat nyata. Teknologi canggih dan rekaan kreatif membuatkan setiap penampilan hantu begitu mengagumkan. Naik Room Bugis dan bersiap sedia untuk pengembaraan melalui bilik-bilik berhantu yang penuh dengan kejutan. Anda akan melintasi bilik bola yang berkilauan dengan hantu-hantu menari, perpustakaan dengan buku-buku yang bergerak sendiri, dan banyak lagi. Jangan risau, walaupun menyeramkan, hantu-hantu di sini sebenarnya mesra dan penuh dengan karakter. Mereka akan membuat Anda ketawa dan mungkin sedikit menjerit, tetapi semuanya dalam semangat keseronokan. Akhirnya, perjalanan Anda di Haunted Mansion berakhir dengan pengalaman yang tak terlupakan. Anda akan keluar dengan senyuman, membawa kenangan yang akan diceritakan berulang kali. Let there be music from regions beyond. Ambil beg tak? Wizards and witches, wherever you dwell. Ha, nampak tu You kepala must orang. by ringing. Nampak tu bawah tu, Arif. Hantu tu main joget-joget. Be sure to bring death certificate. Selain daripada permainan yang menyeronokkan, Tokyo Disneyland juga menawarkan perarakan yang menakjubkan. Untuk mendapatkan tempat terbaik melihat perarakan ini, kami cadangkan Anda berada di Haunted Mansion. Perarakan bermula dari sana dan berakhir di Toontown. Jom sertai pengalaman yang menghiburkan di Monster Inc. Ride and Go Safe, di mana Anda akan bergabung dengan Boo dan Mike Wazowski dalam misi mencari dan mengembara. Oh, oh. Hey. こうやるんだよ。明かりが消えたら始めるよ。 Oh. 楽しいゲームはおしまいだ。 Ambil. みんなヘルメットを照らしてみて。オッケー、隠れんぼ。走れ。 Arif, いやー、ヘルメットだよ。目はダメ。 Arif. Pegang lampu, lampu. Hey. 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 Hey.
家に帰る時間だよ。ヘルメットの次はおちびちゃんの番。新しいヘルメットだよ。かわいいだろまたすぐ会おうね。バイバイ。またおいで。バイバイ。Penat. Ya, nak bang. Kedai ni busuk sangat. Pirates of the Caribbean membawa anda ke dalam dunia lanun yang penuh dengan aksi dan kegembiraan. Sebaik sahaja anda menaiki bot, perjalanan anda bermula dengan mengarungi perairan gelap yang misteri. Setiap sudut tarikan ini dipenuhi dengan adegan yang menakjubkan dan penuh dengan aksi. Dari pertempuran sengit antara kapal lanun hingga perayaan besar-besaran di kampung lanun, semuanya terasa begitu hidup dan mempesonakan. Salah satu momen yang paling menakjubkan ialah ketika kita melalui Gua Harta Karun. Di sini, kita dapat melihat emas, permata, dan artefak berharga yang tersembunyi di bawah sinaran lampu yang mempesonakan. Tidak ketinggalan, watak-watak ikonik dari filem Pirates of the Caribbean seperti Captain Jack Sparrow juga muncul untuk menghidupkan lagi pengalaman anda. Anda mungkin bertuah dapat melihat Jack Sparrow beraksi dalam usaha mencari harta karun. Dah, robot.
Toast to all of my many shipmates lost at sea. Salute, mes amis. Drink up me hearty yo-ho. Rascals and scoundrels, villains and knaves. Drink up me hearty yo-ho. We're devils and black sheep, really Benny. Drink up me hearty yo-ho. Drink up there. Ni kita dekat rumah Goofy. Di Goofy's Pen and Playhouse, Anda akan merasai keseronokan menghias dan mewarna rumah Goofy. Aktiviti interaktif ini sesuai untuk semua peringkat umur dan pasti akan membuatkan Anda tersenyum. Setiap bilik di dalam rumah Goofy dipenuhi dengan peralatan yang membolehkan Anda mencipta dan menukar warna serta corak di dinding, lantai, dan perabot.
Hanya dengan menekan butang atau menggunakan alat khas, Anda boleh melihat perubahan yang menakjubkan. Tarikan ini menggunakan teknologi canggih untuk memberi pengalaman yang interaktif dan menyeronokkan. Anda boleh bekerja secara berpasukan dengan keluarga dan rakan-rakan untuk mencipta dekorasi yang paling kreatif dan berwarna-warni. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. Pada jam 8.50 malam, Tokyo Disneyland menghidupkan magiknya dengan pertunjukan Once Upon a Time. Pertunjukan ini menggunakan projektor berteknologi tinggi yang memancarkan imej-imej menakjubkan ke atas istana. Bojen. Selepas pertunjukan ini tamat, kebanyakan pengunjung akan mula keluar dari Tokyo Disneyland. Tapi kita ada satu tips berharga untuk anda, jangan tergesa-gesa keluar. Sebagai pengunjung yang mungkin jarang datang ke sini, lebih baik kita tunggu dulu. Kami sempat ke satu permainan yang menarik iaitu Jungle Cruise. Pada awalnya, permainan ini memerlukan masa menunggu selama 1 jam. Tetapi, pada pukul 9.30 malam, kami dapat menaikinya tanpa perlu menunggu langsung. Waktu pulang memang agak sesak, jadi sebaiknya anda keluar dari Disneyland pada pukul 10 malam untuk mengelakkan kesesakan. Jadi, nikmatilah pengalaman magik di Tokyo Disneyland sepenuhnya dan manfaatkan setiap saat berada di sini. Hari ini, kami menjelajah bandar-bandar Tokyo dengan menggunakan Tokyo Subway 24 Hour Pass. Destinasi pertama kami adalah Harajuku, yang terkenal sebagai fashion street untuk golongan muda. Selain daripada melihat gaya fashion terkini, kami juga singgah di Daiso 100 Yen, di mana kami merancang untuk membeli hadiah dan cenderahati dengan harga yang sangat berpatutan, hanya 100 Yen setiap satu. Kami menghabiskan hampir 2 jam di Harajuku, menikmati suasana dan berbelanja. Berjalan di sepanjang jalan Harajuku, anda akan disambut dengan pelbagai kedai unik dan gerai makanan yang menggoda. Tapi, destinasi utama kami hari ini ialah Gindako, gerai takoyaki yang sangat popular di Jepun. Ketika ini, Gindako masih belum wujud di Malaysia. Gindako terkenal dengan takoyaki mereka yang rangup di luar, lembut di dalam, dan diisi dengan potongan sotong gurita yang segar. Setiap gigitan adalah pengalaman yang luar biasa, dengan rasa umami yang mendalam dan tekstur yang sempurna.
Selamat datang ke Shibuya, salah satu daerah paling ikonik dan sibuk di Tokyo. Hari ini, kami akan membawa Anda menjelajahi keunikan dan pesona Shibuya yang penuh dengan kehidupan. Ini dia, Shibuya Crossing, persimpangan jalan yang paling sibuk di dunia. Setiap kali lampu bertukar hijau, ratusan, malah ribuan orang akan melintas jalan serentak. Ia adalah pemandangan yang menakjubkan dan simbol dinamisme Tokyo. Shibuya juga dikenali sebagai syurga membeli belah dan fashion. Di sepanjang jalan-jalan utama, Anda akan menemui pelbagai kedai yang menawarkan barangan fashion terkini, dari butik mewah hingga kedai pakaian jalanan yang trending. Dan sudah tentu, perjalanan ke Shibuya tidak lengkap tanpa mencuba makanan tempatan. Ketika ini anak-anak sudah mula sakit kaki. Shibuya adalah tempat di mana tradisi bertemu dengan moden, mencipta suasana yang unik dan mengasyikkan. Sama ada Anda datang untuk membeli belah, menikmati makanan, atau sekadar menyaksikan kehidupan kota yang sibuk, Shibuya pasti akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Selain itu, Shibuya juga mempunyai restoran sushi unik bernama Obe. Bukan sahaja unik, harganya juga murah dengan portion yang besar. Kami terkejut apabila mendapati kos makan di sini lebih murah berbanding Sushi King di Malaysia. Adik, ni Adik punya kot. Oh, ni Adik punya. Oh, ambil. Hari tu tengok orang minta Menjelang senja, kami tiba di Imperial Palace. Stesen terdekat ialah Otemachi. Setelah seharian berjalan, kaki kami mula rasa letih, terutama anak-anak yang sudah keletihan. semua pun pergi bandar semua lah. Semua yang punya kata dia lah. Seterusnya, kami singgah di Masjid Tokyo untuk menunaikan solat. Stesen terdekat ialah Yoyogi Uehara. Masjid ini juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan Turki, dan ketika kami sampai, ada tok siap orang Jepun yang menjaga masjid. Setelah itu, kami menuju ke Ryogoku, yang terkenal dengan Museum Sumo. Sayangnya, museum tersebut telah tutup ketika kami tiba.
Namun begitu, kami tetap mengambil kesempatan untuk bergambar di luar stadium sumo yang megah itu. Destinasi seterusnya adalah Tokyo Metropolitan Government Building untuk menyaksikan pemandangan malam Tokyo dari ketinggian 202 meter. Masuk adalah percuma, jadi jangan lepaskan peluang ini. Okey, jom. Kalau dah. Sebagai daerah hiburan terbesar di Tokyo, Kabukicho dikenali sebagai kota yang tidak pernah tidur. Lampu neon yang berkilauan, deretan kedai, restoran, dan kelab malam, semuanya menyatu untuk mencipta suasana yang luar biasa. Jangan lupa untuk mencuba sushi di Kabukicho. Restoran-restoran di sini menawarkan pelbagai jenis sushi yang segar dan lazat dengan harga yang berpatutan. Di tengah-tengah kesibukan Kabukicho, Anda juga boleh menemui beberapa tempat menarik seperti Godzilla Head yang terletak di atas bangunan Toho Cinemas. Patung Godzilla ini menjadi ikon kawasan ini dan wajib dilihat apabila berada di sini. Kerana anak-anak sudah terlalu letih, kami tidak sempat ke Tsukiji, pasar ikan terbesar di dunia, dan Tokyo Skytree. Entahlah. Orang merah tengok. Jom buat hair hari 2 hari terakhir. Nanti kalau kita dia duduk tengok buat hair kau kalau. Gila kau letih malah macam ni ya. Ha? Mandi dah meh. Mami ayo nak main. Assalamualaikum. Allah, itu kena minta tolong orang ada dia boleh buka lah. Kami bertolak dari apartmen pada pukul 7.30 pagi dengan menggunakan Tokyo Subway 24 Hour Pass yang kami gunakan sejak semalam untuk menuju ke Haneda Airport.
Walaupun waktu puncak, perjalanan kami berjalan lancar kerana stesen Ogikubo adalah stesen permulaan, jadi tiada masalah dengan beg besar kami. Untuk ke Haneda, ada sedikit bayaran tambahan, lebih kurang 400 yen Japanese, kerana laluan ke airport diuruskan oleh syarikat lain, ke EQ, walaupun kami menaiki kereta api subway yang sama. Kami tiba di lapangan terbang pada pukul 8.45 pagi dan terus check-in untuk menaiki pesawat Thai Airways TG683. Lepas tu ia bergerak. Ia berjalan. Ia dasar. Ia dasar. Kami akan transit di lapangan terbang Suvarnabhumi Bangkok selama sejam dan kemudian ke KLIA. Kami harap maklumat ini dapat menjadi panduan bagi mereka yang merancang untuk melancong ke Tokyo. Jumlah kos perbelanjaan kami, termasuk penerbangan, penginapan di apartmen, Disneyland, pengangkutan, makanan, bermain salji, dan lain-lain adalah RM2,600 Malaysia untuk dewasa. Ini bukanlah percutian super jimat, tetapi alang-alang datang ke Jepun, nikmatilah dengan sepenuhnya sambil berbelanja dengan bijak. Jika tanpa ke Disneyland, bermain salji, ke Fuji, Nikko, penginapan yang lebih murah, dan makan secara bajet, percutian ini mungkin hanya memerlukan kurang daripada RM1,500 Malaysia sahaja. Menurut pandangan saya, percutian ini memerlukan tambahan 1 hari lagi supaya jelajah bandar Tokyo dapat dilakukan selama 2 hari dan tidak terlalu tergesa-gesa dan meletihkan. Tiket Tokyo Subway 48 jam hanya berharga RM1,200 Japanese dan kita boleh menambah aktiviti seperti melawat tuna auction atau melihat latihan sumo.